Rasulullah sendiri sudah bagi hint, mereka ini adalah golongan-golongan yang terpilih. Mereka tidak ramai, tetapi mereka cukup untuk menunjukkan satu uswah, mereka cukup untuk menunjukkan satu gerakan perubahan supaya manusia lain kembali semula kepada jalan yang lurus. So golongan-golongan ini Allah nampakkan sebagai golongan yang rare, tetapi dalam Quran ada tak ayat ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia kudrat yang masih lagi diberikan pada pagi ini. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama-sama untuk kita meneruskan sesi bual bicara maqasid kita, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan topik sambungan daripada perbincangan semalam. Dan macam biasa juga, sebelum kita meneruskan siaran kita pada pagi ini, kita ambil masa 5 minit yang pertama ni untuk kita sama-sama, kameranya macam tak berapa betul kedudukan dia. Okey, tak pasti pula, nampak macam sengit tu ada juga, tapi kita betulkan sikit. Kalau kata tak betul, okey, alright. Terima kasih kepada yang memberikan komen. At least sekurang-kurangnya ada juga pendua saya. Kalau tak betul kat sini, ada orang kat luar sana yang masih lagi dapat membetulkan keadaan. Okey. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok meja rupanya. Okay, terima kasih kepada semua. Nampak sangat kita kena potong lah lepas ni bab tu. Okay, saya bersyukur kerana anda semua telah pun memberikan satu respon yang sangat positif waktu pagi-pagi ni. Nampak sangat tengah mamai ni. Okay, kepada semua, tolong kongsikan suara. Ada yang tengah menuju utara. Okay, clear. Okay, saya harap sepanjang perjalanan menuju ke utara. Utara tu dah kat mana tu, Kak? Sila berhati-hati. Okay, semoga betulkan kedudukan juga. So driver tu pun tolong pesan jangan deras sangat dalam pemanduan. Dan juga kepada semua yang sedang menonton di sini, saya harapkan ada yang boleh memberikan kerjasama juga untuk kita war-warkan, sharekan dan memberikan peluang kepada kita untuk berkongsi live pada pagi ini, untuk kita sebarkan kepada lebih ramai capaian dia, insya-Allah. Dan hari ini program kita nak teruskan dengan satu sesi perbincangan daripada apa yang kita dah bincang dalam tempoh 3 hari yang lepas. Ini hari keempat. Maksudnya kita dah mulakan dengan topik merdeka, kemudian kita sambung macam mana pula kita nak keluar daripada dunia dan juga akhirat ni, membebaskan diri kita daripada cengkaman dunia dan juga membawa diri kita ke akhirat dengan lebih jelas matlamat dan juga tujuan hidup. Itu kita dah bincang dalam episod yang kedua. Tak banyak, tetapi sekurang-kurangnya kita top up pula dalam episod semalam. Kita tambahkan lagi dengan perbincangan yang lebih menjurus kepada macam mana kita nak jadi orang yang soleh. Kenapa orang yang soleh itu dikaitkan dengan kita membunuh diri, dan juga kemudian kita diberi pilihan sama ada kita kena keluar kampung. So dua proses itu adalah perbincangan yang menyebabkan kita akan mencari jalan bagaimana untuk kita menjadi seorang hamba yang betul-betul tahu matlamat hidup kita, jelas hala tuju kita, dan kemudian kita rasa yakin bagaimana kita nak melangkah ke depan dalam keadaan kita dipandu oleh
suntikan wahyu. Ini kebanyakan orang dia tidak memiliki ataupun tidak mempunyai satu pedoman yang jelas menggunakan kitab dan juga sunnah Allah, sunnah Rasulullah. So dua benda ni, kitab Allah dan sunnatul Rasulullah ni, dua benda ni selalunya orang melihat terpisah jauh apabila kitab itu hanyalah dilihat sebagai Al-Quran yang dibaca, yang dilagukan, yang fokusnya hanya kepada kita mencari pahala melalui bacaan Arabnya saja. Tapi tidak ramai orang melihat Al-Quran itu sebagai satu peta, bagaimana peta itu nak kita gunakan sebagai roadmap untuk kita ke syurga. Tapi jalan tu biasalah, nak pergi ke syurga dia pasti akan ada banyak cara dan kaedahnya. Ada orang selesa dengan kaedah yang dirasakan mengikut amalan nenek moyangnya pun dikatakan akan berbawa ke syurga, dimasukkan dengan elemen-elemen zikir, amalan-amalan sunat yang lain apa semua. Tapi itu semua adalah satu kaedah macam mana orang nak merasakan dirinya itu hidup berpengaturan, hidup bertakwim, hidup bertuhan. Jadi itu kaedah-kaedah yang kita tengoklah. So kaedah yang kita tunjukkan ini, dia adalah satu kaedah yang Nabi pula bagi tahu. Dalam banyak hadis-hadis akhir zaman, Nabi menunjukkan kejadian-kejadian yang akan berlaku di satu masa yang akan datang. Antaranya Nabi menampakkan bagaimana umat di akhir zaman ini akan dilihat seperti buih yang banyak, tetapi sebenarnya mereka itu tidak ada apa-apa. Dalam buih yang banyak itu gambaran yang Nabi nampakkan. Kita ramai, kita banyak, sedangkan keadaan kita itu waktu itu dimakan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Kita dalam keadaan ditekan, ditindas. Kita ramai tetapi tak kuat. So adakah kuantiti itu yang akan menjamin keselamatan kita, ataupun kualiti itu yang sebenarnya yang Allah sendiri maksudkan, yang mana Rasulullah sendiri sudah bagi hint, mereka ini adalah golongan-golongan yang terpilih, mereka ini adalah golongan-golongan yang Allah kehendaki dalam bilangan yang sedikit. Mereka tidak ramai, tetapi mereka cukup untuk menunjukkan satu uswah, mereka cukup untuk menunjukkan satu gerakan perubahan supaya manusia lain kembali semula kepada jalan yang lurus. So golongan-golongan ini Allah nampakkan sebagai golongan yang rare, golongan yang ganjil, golongan yang pelik, golongan yang asing. Tetapi dalam Quran ada tak ayatnya? Sebab Nabi sendiri sudah pun maklumkan dalam hadis baginda, popular hadisnya, popular akhir zaman, inna dina bada'an ghariban, sesungguhnya agama itu asalnya dalam keadaan pelik, wa yarji'u ghariban, dan dia akan kembali menjadi pelik, kembali menjadi asing, kembali menjadi ganjil, kembali menjadi rare. Itu asal daripada agama yang akhirnya dia akan mula kembali semula kepada bentuk yang asal. Benda ni bukan ketika zaman Rasulullah saja, dia bermula daripada semua zaman-zaman kebangkitan yang dibawa oleh setiap Nabi-Nabi. Ketika mana kalau kita lihat Nabi Nuh contohnya, waktu dia mula membina kapal, dia adalah satu benda yang perbuatan yang pelik, asing. Orang nampak benda tu sebagai satu perbuatan yang gila bagi sesetengah orang. Gila ke apa? Buat kapal dekat atas bukit, buat kapal dekat atas gunung, membina sesuatu yang sangat-sangat besar, seolah-olah kiamat tu nak dekat. Itu pandangan manusia. Sebegitu juga dengan selepas itu, apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, apa yang berlaku kepada Nabi Musa, apa yang berlaku kepada Nabi Isa, seterusnya sampailah kepada Nabi Muhammad sendiri. Mereka ni sebenarnya adalah orang-orang yang membawa semula apa yang pernah hilang, lalu dikembalikan semula, dan apa yang mereka bawa itu ditelan zaman, kemudian ditelan oleh fahaman nenek moyang, lalu ditenggelamkan pula oleh budaya, adat, dengan segala macam tambahan ibadah dan juga amalan-amalan yang menyebabkan hakikat ataupun actual agama itu hilang. So inilah yang menyebabkan kita nak menggali balik apa yang sebenarnya Rasulullah sampaikan melalui hadis-hadisnya, melalui hadis taraktu fikum contohnya. Jadi sampailah kita dapat dengan jelas Al-Quran yang kita ada pada hari ini, dia sebenarnya adalah satu mekanisme manual ataupun teori yang Nabi dan Allah telah pun jelaskan kepada kita. Cuma Nabi tunjukkan dalam bentuk sunnah pula, praktikalnya, praktis Nabi itu untuk
dilaksanakan pula oleh umat seterusnya, diwarisi pula oleh cucu cicit dan zuriat-zuriat yang datang kemudiannya. Sebab kalau kita lihat dah hampir 1400 tahun lebih ni sudah banyak kali berlaku pergolakan dari sudut politik, kekuasaan dan juga berbagai-bagai pemerintahan Islam yang naik kemudian turun, jatuh, peperangan demi peperangan. Semua itu adalah sejarah-sejarah umat yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah. Dan benda itu berlaku sangat-sangat tragis sehingga menyebabkan Islam, sesama umat Islam sendiri pun berbunuh-bunuhan, dan akhirnya benda itu adalah benda yang menjadi common balik daripada asalnya jahiliah kemudian ditegakkan dengan kefahaman agama yang sebenar, tetapi akhirnya fahaman itu ditenggelam balik oleh jahiliah apabila musuh Islam naik semula ke atas, lalu mereka menguasai manusia dengan fahaman yang mereka bawa dengan campur tangan, ataupun mereka kembalikan semula fahaman-fahaman lama, paganism apa yang dibawa oleh sebelum Rasulullah sampaikan, kembali semula menjadi manusia, kan, menjadikan semula manusia itu jumud, menjadikan manusia itu jahil, seolah-olah tidak pernah mendapat Al-Quran. So itulah yang terjadi pada akhir zaman ni. Apa saja yang telah berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, semua itu ditop up di zaman kita. Daripada zaman Nabi Lut, apa saja yang berlaku kembali semula wujud di zaman kita. Bahkan lebih teruk, lebih memualkan, lebih ganas, lebih jahat, lebih kejam lagi perbuatan-perbuatan mereka itu berbanding dengan apa yang berlaku ketika zaman Rasulullah, mahupun kepada zaman Nabi-Nabi sebelum kita. Dan inilah yang dituntut oleh hadis yang dibacakan tadi, inna dina bada'an ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghurabai. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, beruntunglah orang-orang yang pelik, beruntunglah orang-orang yang ganjil ini, beruntunglah orang-orang mereka yang rare ini. Kerana apa? Kerana mereka ini alladzina yaslihuna ma afsada linnas. Mereka ini adalah orang-orang yang memperbaiki balik apa yang telah dirosakkan oleh manusia, min ba'di min sunnati, selepas kematianku, apa yang telah pun mereka rosakkan daripada sunnahku. So ini adalah satu hadis yang Nabi telah pun berikan satu hint. Apakah ciri-ciri yang hendak kita cari daripada golongan-golongan yang rare ini, golongan yang sedikit ini, golongan yang pelik ini, golongan yang sedang mencari jalan untuk memperbaiki balik apa yang telah dirosakkan oleh manusia. Kerosakan-kerosakan yang kita lihat ini bukan kerosakan yang kecil. Dia sudah masuk ke arah satu kerosakan yang fatal. Dia boleh membunuh akidah umat Islam itu, akidah anak cucu cicit kita, sehingga mereka hilang jati diri sebagai seorang Muslim. Namanya mungkin Islam, mungkin pada namanya itu dah jelas nampak, dekat IC-nya pun agamanya Islam, tetapi pada akhlaknya sudah hilang. Pada akhlaknya sudah tidak ada lagi ciri-ciri seorang Islam. Kalau once nak nampak Islam ataupun tidak, kita boleh tahu melalui pakaiannya, kita boleh tahu melalui amalannya, kita boleh tahu melalui perbicaraan dia, kita tahu boleh melalui perbuatannya. Jadi semua itu adalah ciri-ciri yang kita boleh baca. Tetapi kita tak boleh kata ia adalah satu bentuk perkara yang tidak mungkin berlaku kepada orang yang bukan Islam. Sebab apa? Amalan-amalan yang diajar oleh nenek moyang ini, dia adalah satu benda yang asal usulnya daripada Islam. Kalau kita lihat, kita kata di Jepun, kalau tengok di Jepun, umatnya bukan umat Islam, tetapi amalannya kebanyakannya adalah amalan yang diajar oleh Islam. Dari segi ketepatan masanya, dari segi disiplinnya, dari segi bagaimana mereka rajin bekerjanya, apa semua itu semua adalah ciri-ciri yang ada pada Islam, tetapi tidak ada pada orang Islam yang sebenar. Dia ada pada orang Jepun. Tapi bila kita pergi pula lihat apa yang berlaku pada kota Mekah, apa yang berlaku di Madinah, apa yang berlaku di negara-negara Arab, apa yang berlaku di Nusantara terutamanya, di sini, di tanah air kita, kita dapat melihat semua itu adalah hasil daripada ciri-ciri yang ditinggalkan oleh fahaman nenek moyang. Cebisan-cebisan sejarah dan juga cebisan-cebisan hasil daripada pendidikan Islam nenek moyang kita dulu masih memperlihatkan Islam itu masih ada. Saki-bakinya sedikit, tapi yang tinggal hanyalah dalam bentuk amalan yang ritual. Yang actualnya kebanyakannya sudah hilang, disappeared,
sudah tak dapat lagi kita cari, tak jumpa di permukaannya, tetapi mungkin ia sudah pun pergi ke dalam tempat-tempat yang kita mungkin tak dapat jumpai. Sama juga seperti zaman Rasulullah. Apa yang berlaku pada Rasulullah? Rasul dapat benda ni jauh di dalam gua. Dapat dekat gua Hira. Apa yang berlaku kepada zaman-zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka bukan dapat dalam keadaan yang mudah. Mereka terpaksa berjuang untuk mencari kebenaran. Mereka terpaksa keluar daripada kampung mereka, bunuh diri mereka itu sampai mereka dapat yang hak, yang kebenaran. Asalnya Islam itu dia ada, tetapi dia tak dapat di mana-mana, melainkan dia perlu kita cari, gali dengan susah payah sampailah kita yakini ini adalah yang hak. Jadi jangan takut untuk menjadi orang yang rare. Jangan takut untuk jadi orang yang pelik. Jangan takut untuk menjadi orang yang ganjil dalam perjalanan kita nak mencari agama ni. Kita mungkin tersesat. Sekejap kita sampai dekat satu tempat ini, kita masuk ke dalam tarikat contohnya. Kita masuk dekat dalam satu jemaah yang kita rasa ni betul lah ni, tapi datang 10 tahun dah rasa lain sikit, kemudian pergi dalam 10 tahun lagi dah rasa lain. Ini semua adalah satu eksperimentasi kita mencari kebenaran. Perjalanan itulah yang menyebabkan kita jadi matang, kita jadi yakin, kita jadi tahu dan ada pengalaman untuk membezakan yang hak dengan yang batil. Itu contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Macam mana dia mencari agama bukan daripada umur dia dah umur besar, bukan waktu dia umur tua. Seawal umur dia kecil lagi, dia sudah mempersoalkan tentang agama. Dia mempersoalkan tentang bagaimana cara hidup, sistem yang berlaku pada bapaknya, kepada nenek moyangnya. Ketika mana dia waktu itu mempersoalkan kepada bapaknya, kenapa dia menyembah benda yang dia buat. Benda ni semua ada dalam Al-Quran tak? Ada, sudah diceritakan, sudah disampaikan, sudah dinampakkan. Dan ini adalah benda yang jelas macam mana Nabi Ibrahim konfront bapaknya sendiri dalam keadaan dia nak satu jawapan yang meyakinkan dia kenapa kita kena sembah benda ni. Kenapa kita kena taat benda yang kita sendiri yang okey kita buat, benda yang tak boleh cakap, benda yang tak boleh bagi apa-apa pun manfaat kepada dia. Tapi itulah yang disembah oleh nenek moyang dia ketika itu. So ini benda-benda yang kita nak kalau boleh kita faham. Dalam pencarian ini, dia adalah satu fitrah, satu sunnatullah. Bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, mereka dibina jati diri mereka dengan pencarian, dengan mencari kebenaran. Yang hak itu terkambus di dalam kebatilan yang terlalu banyak, sehingga kita susah nak mencari yang mana satu, nak identify yang hak itu sangat susah, sangat halus. Kadang-kadang kita terplecok duduk dekat dalam lubang tahi yang sama, barulah kita jumpa berlian yang kita nak. Jadi ini adalah benda-benda yang berlaku bukan pada zaman kita. Zaman kita confirm wajib lagi fardu. Sebab apa? Nabi sendiri sudah nampakkan apa yang bakal berlaku di masa depan selepas kewafatan Rasulullah. Benda tu sudah Nabi sampaikan. Sampainya satu zaman, Islam itu akan kembali balik menjadi asing. Islam itu akan kembali semula menjadi rare. Agama Islam itu akan menjadi satu benda yang kadang-kadang dah ternampak terlalu normalisasi dia, sehingga kita tak tahu yang mana satu yang betul, yang mana satu yang benar, yang mana satu yang salah, yang mana satu yang batil. Sebab semua hari ni slogannya adalah Allahu Akbar. Kita pergi ISIS pun slogannya Allahu Akbar. Kita pergi ke mana? Sudan, Syria, kita pergi ke Yaman yang sedang berperang, yang bergolak sekarang ni, ke Palestin, semua itu dengan slogan yang sama, Allahu Akbar. Apalagi di Malaysia ni masih lagi dengan slogan yang sama, Allahu Akbar. Tetapi hakikatnya perpecahan itu sangat teruk. Sampai yang membunuh pun dan yang dibunuh pun dua-dua melaungkan Allahu Akbar. So mana satu yang kita nak katakan Islam? Mana satu yang kita nak katakan yang betul? Mana satu yang kita nak gambarkan sebagai yang benar? So kita dalam keadaan ni susah nak menentukan hakikat kebenaran. Mazhab terlalu banyak, perpecahan dan juga keadaan umat dalam keadaan tidak tentu arah, tidak ketahuan, tidak tahu mana satu yang kita nak terima, pakai sebagai satu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang jelas, yang meyakinkan kita ni berada di jalan yang lurus untuk capai matlamat syurga yang abadi tu. So ini benda yang setiap hari bermain dalam diri seorang yang mengaku seorang Islam. Tapi ada juga yang dah Islam, lahirnya keluar perut dah Islam, tapi dia nangoi, dia tak tahu, dia buat tak kisah je. Dia memang hanyut dengan kehidupan yang disangkakan beragama.
Dia hanyut dalam keadaan nenek moyangnya telah pun menyediakan satu ruang yang comfort zone, yang bahagia, yang dirasakan inilah Islam yang sebenar. Pun ada juga. Sebab apa? Mereka tidak curi, mereka hidup dalam keadaan yang mereka rasa inilah Islam yang mereka dapat, dan mereka yakini. Kerana apa? Kerana itulah yang dididik, yang diajar berdasarkan silibus sukatan yang sudah disediakan oleh penjajah. So ini banyak benda yang kita nak kena cari. Sebab pemesongan agama, biarlah kita nak kata ini adalah konspirasi teori ke, kita nak rasa propaganda Yahudi ke apa semua, but yet dia sudah pun berlaku kepada kita. Jangan kita bayangkan luar daripada tanah air kita. Jangan kita nampak hanya berlaku di luar daripada tanah Melayu. Nusantara ini saja pun sudah pun bergelumang dengan strategi dan juga propaganda yang telah pun dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Kita adalah salah satu daripada keturunan yang hidup dalam keadaan kita ditekan, ditindas, dizalimi, sampai kita sudah tak nampak yang mana hak dengan yang batil. So ini adalah cabaran untuk kita menyahut apa yang Nabi nampakkan, menyahut seruan yang Allah nampakkan. Apa yang Nabi kata? Nabi kata orang soleh ini rare. Betul ke? Rare dekat mana? Rare yang akan menyebabkan kita mencari balik jawapan dia bersama-sama. Okey. Kak Noliza tu. Islam bermula bukan bermuda. Islam bermula sebagai sesuatu yang dianggap asing dan ganjil. Kita akan kembali sebagaimana permulaannya, dianggap asing dan ganjil, maka beruntunglah orang yang ganjil. Itu yang di-share oleh Kak Liza. Tapi saya harap dalam masa 20 minit yang pertama ni kita cuba cari balik jalan macam mana kita nak dapatkan yang hak, yang benar. Okey, terima kasih. Setakat ini 20 minit yang pertama, tolong respon sekiranya faham, sekiranya jelas. Tolong bagi good, tolong bagi apa-apa tanda supaya saya tak cakap sorang-sorang dan anda semua dapat ikuti, dapat follow apa yang nak disampaikan. Sebab lepas ni kita akan mula membuka ayat-ayat yang terkaitan dan juga hadis-hadis yang akan menyokong apa yang kita sedang bincangkan tadilah. Okey, insya-Allah. So, hari ni Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada semua yang mengikuti program pagi ni. Okey, sekarang ada 22 minit, kita ada 40 minit lagi untuk kita kupas tentang hadis dan juga kita kaitkan dengan ayat Al-Quran yang dibacakan tadi. Okey, hadis yang saya bacakan tadi itu adalah satu teks di mana dinampakkan juga beberapa teks hadis yang lain yang juga berbunyi dengan maksud dan juga dengan tujuan yang sama. Hadis ni adalah hadis sahih, kebanyakannya keluar daripada Musnad Ahmad, keluar daripada hadis Bukhari dan Muslim, dan ada yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang menunjukkan hadis ini dipakai sebagai salah satu hadis akhir zaman, hadis yang menunjukkan fenomena dan situasi akhir zaman. Hadis kena faham, hadis dia tidak boleh menjadi sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itulah yang kita gunakan untuk membenarkan hadis. Ini kita kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab kita kena baca Al-Quran itu sebagai pedoman yang hak, yang benar. Hadis can be manipulated. Hadis boleh dipalsukan. Dan memang itu pun yang telah berlaku. Daripada zaman seawal selepas Rasulullah wafat, hadis yang palsu sudah mula keluar. Ramai yang mula klaim sebagai Nabi. Ramai yang sudah mula keluarkan pelbagai pandangan, pendapat untuk mengatakan ini dari Nabi. Ramai yang mempergunakan nama Nabi untuk mengaut keuntungan duniawi. Ramai yang berjuang atas nama Nabi sehingga mereka mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Ini berlaku. Bila? Selepas Rasulullah wafat. Tak boleh elak, sejarah sudah membuktikan dan benda itu ada berlaku dalam rekod-rekod sejarah kita hingga kita boleh baca waktu ini. Cuma kadang-kadang bila rekod ini, sejarah ini sudah berterabur, sudah duduk dalam keadaan dia tak tersusun, satu tanggungjawab untuk kita pula hari ini menyusun semua ini dalam bentuk pembacaan yang kita boleh baca sebagai satu timeline. Kita nampak kerosakan-kerosakan yang berlaku, kita nampak apa yang berlaku ketika zaman Rasulullah, ketika zaman sahabat, Khulafa' Rasyidin, kita nampak apa yang berlaku selepas zaman tabi' dan tabi'in, apa yang berlaku selepas itu, sehinggalah kekhalifahan yang berlaku jatuh dan akhirnya sampai kepada kita di Nusantara ini hari ini. Adakah kita faham
bagaimana sejarah itu yang telah pun membentuk generasi kita hari ini dekat dengan Rasulullah atau semakin menjarak dengan apa yang sebenar yang Rasulullah telah bawakan pada zaman Nabi. So ni kita kena baca begitu. Kita tak boleh sekadar ambil okey yang ni hadis sahih pakai, okey yang ni hadis dhaif tolak, yang ni hadis palsu pun kadang-kadang kita terpedaya juga, kadang-kadang kita terpakai juga. Sebab apa? Sebab kita menjadi orang-orang yang, kalau nama dalam golongan fiqh ni dia meletakkan kita sebagai orang awam. Orang awam saja dia tak boleh gini. Yang ini kita serahkan kepada ulama, yang ini kita serahkan kepada asatizah, yang ini kita serahkan kepada agamawan. Akhirnya yang pening, yang bingung ni golongan-golongan yang duduk yang bawahan ni, marhain ni, yang duduk dalam keadaan teraba-raba, menggapai, mencari yang mana satu yang betul yang dia nak ikut. Itu yang tadi ni nampakkan tadi, bila terlalu banyak pecahan-pecahan sehingga kita diletakkan satu saja mazhab untuk kita pegang. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kita jumut. Bila mana kita pergi ke Mekah, kita sampai dekat satu tempat, kita nampak orang lain buat lain sikit saja daripada mazhab kita, kita claim itu sesat, itu salah, itu menyesatkan. Macam-macam kita akan claim kerana pandangan kita itu jumut hanya pada skop sukatan pelajaran pendidikan yang kita duduk dalam mall yang sebenarnya telah pun disetkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Betul, ada keperluannya begitu. Tapi selagi mana kita duduk dalam tempurung yang menyebabkan kita jahil, jumut, dan akhirnya kita tak terbuka belapang dada untuk menerima perbezaan, yang mana sebenarnya perbezaan itu sudah pun dijelaskan dalam Al-Quran. That's why kunci dia kena kembali semula kepada Quran. Kuncinya kena kembali balik kepada kitab Allah. Kerana kitab Allah ni yang akan menjadikan dia satu pembaris yang lurus, yang akan overrule semua yang claim mereka ini adalah yang betul, yang hak, yang benar. Sebab yang benar itu hanyalah satu daripada Allah. Ya? Jika bukan daripada Allah, itu pasti khilaf. Apa saja yang datang daripada lain selain daripada rujukan yang benar daripada Quran, maka itu semua tertolak sebagai bukan daripada Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa a'ta. Apa saja pekerjaan, amalan yang mana tidak didasari dengan basmalah, maka terputus, tertolak amalan tersebut. So macam mana kita nak tahu benda itu betul? Kena go back kepada yang basic, kitab Allah wa sunnata rasulih. Nabi cakap dah, pegang dengan dua benda ni, engkau tak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Kita dah cerita pasal dal ni dalam 3 episod yang lepas. Bab 3 episod yang lepas ni kita nak kena jelas betul-betul ni. Apa yang dimaksudkan dengan dal yang ada dalam Quran, yang telah menjelaskan bagaimana kita nak jadi orang yang diberi nikmat. Yang tu kita bincang dah semalam. Jalannya lurus, Allah dah sediakan kepada siapa? An-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. So golongannya as-salihin ni, ini yang kita nak cari, siapa mereka. So hadis yang kita baca tadi tu, Allah kata allazina yuslih, mereka orang-orang yang memperbaiki. Mereka ini adalah orang-orang yang nak islahkan balik ma'afsadan nas, apa yang sudah dirosakkan oleh manusia, min ba'di min sunnati, selepas kewafatanku, selepas daripada sunnahku ni. So apa Nabi tinggalkan dah dirosakkan. Ini golongan-golongan soleh yang kita nak cari. Cuma solehnya ini adalah mereka yang rare. How rare? Kita kena tengok Al-Quran lah. Benda tu ada dalam Quran. Okey, kita nak kalau boleh kita nak pergi ke harfiah dia dulu. Okey. Kita nak tengok dari segi hadis surabak. Yang ni saya bawa dari sudut teks lain. Teks lain kalau kita lihat di sini. Okey, saya bagi sikit. Okey, kita lihat situ. Okey, di situ Allah kata, Rasulullah kata, ni hadis ghuraba. Kalau hadis ghuraba tadi tu ramai yang dah mula menyalin. Ni dalam matan. Matan itu teks. Dalam bahasa Arab dipanggil matan, itu adalah teks. So dia kata bada'al Islam ghoriban. Bunyinya samalah. Inna dina bada'an ghoriban. Itu dalam sebutan yang lain. Sayaudu ghoriban. Kalau tadi sebutannya wayarji'u ghoriban. Kama bada'an fatuba lil ghurabai. Sebagaimana dia bermula, dinampakkan kat situ. Kama bada'an tu macam mana dia bermula. Fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah orang-orang yang gharib. Okey, ini dalam sebutan ataupun matan ataupun teks yang lain, tapi membawa maksud yang sama. Maksud dia
awalnya, asalnya Islam itu pelik, asing. Kemudian sayaudu, kemudian dia akan menjadi semula pelik seperti mana awal-awalnya datang. Itu dimaksudkan dalam hadis ni, konteks hadis ni. Tapi yang penting ni perkataan fatuba lil qurabai, maka beruntunglah orang-orang yang pelik ni. Kenapa dia pelik? Kenapa dia beruntung? Okey, sebab apa? Kita tengok dalam seterusnya, nampakkan qila ya Rasulullah. Ini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang beruntung itu? Qala, ya Rasulullah, manil ghuraba. Man, siapa? Al-ghuraba ni, siapa orang yang pelik ni? Siapa orang yang rare ni? Rare mutawif rare. Dia mesti nak ajak orang pun jadi rare. Qala allazina yuslihu, iaitu adalah orang-orang yang mereka ini bukan sekadar orang yang soleh, mereka adalah orang yang memperbaiki. Nah, idza fasadan nas, apa yang sudah pun dilakukan oleh manusia, apa yang telah pun dirosakkan oleh manusia. Dalam setengah hadis yang lain dinampakkan bukan sekadar dirosakkan, ma'asadan nas min ba'di min sunnati, itu ada tambahan dalam setengah-setengah riwayat yang lainnya. Ini daripada Musnad Imam Ahmad disebutkan begitu. So kita tengok lagi contoh yang lain. Ini pun ada juga satu daripada lafaz yang lain didapatkan allazina yuslihuna, apa yang dah pun mereka ini adalah orang yang memperbaiki, ma afsadan nas min sunnati. Ini dinampakkan begitu, apa yang telah pun dirosakkan oleh manusia daripada sunnahku. Tapi tak dinampakkan tambahan yang lain, min ba'di min sunnati, selepas kewafatanku, selepasku, dan apa yang mereka rosakkan adalah sunnahku. Itu dalam qaul yang lain daripada matan yang lain. Dan ada di situ juga dinampakkan dalam hadis yang lain disebutkan juga humun annas, adalah mereka itu adalah unasun, mereka itu hum unasun, mereka itu adalah orang-orang salihun, orang-orang yang saleh, khalilun finnas, daripada mereka ini khalil, sedikit sahaja, khalilun fi unasin su'in kasir. Yang nak buat baik itu, yang nak jadi soleh itu jumlahnya sedikit berbanding yang nak buat rosak itu, yang buruk itu ramai. Ini antara sebut dalam hadis yang lain. So bila kita baca macam ni, so kita nampak kita kena baca ini sebagai satu panduan. Ini apa yang Nabi sampaikan, dan bila Nabi sebut, bukan satu sahaja verse yang membenarkan benda ni, tapi ada banyak verse yang lain. Ada banyak verse yang katanya begini saja. Ada verse ada tambahan pula teks dia. Ada verse sampai dengan pendapatnya begini. So kat sini saja kita lihat ada 4 pecahan hadis yang disebutkan dengan tambahan-tambahan daripada sahabat begini, ada yang kata begini, ada yang kata begini. Okey, dan ini adalah yang paling kita boleh terima dengan lebih tepat, sebab ada dalam sunan-sunan ataupun yang disusun daripada hadis Tirmizi, hadis Ahmad, dan juga beberapa hadis yang dikut sahih, termasuklah yang diterima daripada Abu Hurairah pun kita check, double check, cross check supaya kita dapat daripada sumber yang lebih jelas datangnya daripada siapa. Tapi hadis tetap hadis, dia ada sahaja jalan ruang untuk orang tambah, untuk orang rosakkan originalitinya dengan pemalsuan-pemalsuan fakta dalam hadis tersebut. That's why kita nak kena jaga. Okay, tak nampak teks, okay, tak apa, kena buka besarkan sebab kena tengok dekat dalam skrin yang besar sikit lah. Cuba tengok dekat TV nanti. Okay, ini kita bagi sekadar alat bantu untuk mengajar. Tak apa, nanti saya akan masukkan dekat dalam grup. So ini penting juga, kita pergi ke dalam Telegram Nota Mutawif Rare. So dekat situ saya akan pastekan balik apa yang saya dah kongsikan dekat dalam sesi live ni, supaya lebih ramai yang dapat manfaatnya dalam bentuk alat bantulah pendidikan kita, yang kita nak kalau boleh semua orang nampak apa yang disampaikan ini tidak ada yang kita reka, melainkan sudah ada nasnya yang akan menjadikan kita orang yang mampu bercakap dengan benar dan berdasarkan fakta yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadis. Okey, terima kasih kepada semua yang sedang memberikan sokongan kepada live pada pagi ni. Sekarang ni lebih kurang dalam 47 orang yang sedang menonton. Okey, kita nak sambung balik. Bila kita dah nampak benda ni,
Okey, kita nak kalau boleh kita faham dengan jelas. Kita nampak benda ni sebagai satu matlamat untuk kita baca dan kita faham. Bukan sekadar kita ambil saja mana-mana yang datang daripada siapa saja, tetapi kita tidak membacanya dengan panduan Quran. So bila saya sebut ada hadis, dia mesti ada rujukannya dalam bentuk nas daripada Allah. So ini disebutkan dalam surah, kita tengok dalam surah Hud surah Hud. Surah Hud ni surah yang ke-11 dalam Quran, daripada ayat 116. Ini kita baca dalam bentuk terjemahan dia dulu. Jadi dalam ni Allah kata, falaula kana minal qurun, digunakan maka mengapa tidak ada di antara umat-umat min qablikum, sebelum kamu. Okey, sebelum kamu ada umatnya. Okey, kita bagi nampak muka saya sikit. Okey, kita baca macam ni. Minal qurun. Okey, di dalam ni dinampakkan qurun itu sebagai umat-umat. Dinampakkan umat ni bukan kata umat yang sekadar yang sebelum kita saja, nenek moyang kita ke apa semua. Bukan, kalau ayat ni turun ketika zaman Nabi, bukan nak cerita hanya menunjukkan pada umat-umat di ketika zaman sebelum Nabi, waktu Nabi Isa saja. Tak. Dia tunjukkan apa yang berlaku sebelum kurun-kurun yang sebelum ini. Nak ambil drag dia, tarik sampailah bermula daripada Adam sampailah kepada kita. So kita pula baca, ambil juga daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada kita. Maksudnya benda ni adalah satu sunnah yang fitrah yang akan berlaku daripada zaman berzaman sampailah kepada zaman kita. Jadi dikatakan dalam tu, mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu ulul baqiyah, didampakkan orang-orang yang mempunyai keutamaan, yanhauna 'anil fasad. Tadi kita baca dalam hadis tadi, Nabi nampakkan ma'afsadan, apa yang dirosakkan. Ada tak perkataan fasada dalam hadis tadi? Ada. Ada tak dalam Al-Quran? Ada. So kita verify benda ni ada dalam hadis dan benda ni disebutkan pula dalam Al-Quran. So Nabi ni, sifat Nabi, dia tidak bercakap sesuatu berdasarkan nafsu. Nabi tak reka. Bila dia cakap benda yang melibatkan fundamental agama, Nabi tidak akan bercakap sesuatu yang bukan ataupun keluar daripada landasan ilmu yang Allah dah sampaikan. Nabi wajib cakap sesuatu yang berdasarkan yang jelas. Nabi wajib bercakap sesuatu yang berdasarkan wahyu. Nabi wajib bercakap berdasarkan sesuatu yang sudah pun dibukukan, yang terbuku, yang termaktub, yang sudah dikitabkan, yang sudah ditetapkan. Itu Nabi. Dan Nabi bila dia cakap, mungkin ketika Nabi sembang dengan sahabat-sahabat, ketika itu Nabi akan permudahkan ucapannya dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa kaum, dalam bahasa pasar, dalam bahasa yang orang senang untuk terima, dalam bahasa yang orang boleh dapat dengan bersahaja. Itu kaedah dia. Sama macam sekarang lah. Sekarang ni mungkin kita baca Quran itu dalam teks yang asal, tetapi nak kita baca dalam keadaan yang konteks hari ni, dia susah. Sebab apa? Macam ni soalan baru keluar ni. Su Anizah ada tanya, Ustaz, dalam Al-Quran selalu disebut Alkitab. Siapakah ini maksudkan dengan Alkitab? Jadi kalau kita baca Alkitab, zaman dulu Alkitab ini ditujukan kepada golongan-golongan yang memiliki kitab daripada kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun sebelum-sebelum itu daripada zaman Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, yang mereka ini memiliki satu rujukan. Ini ahli kitab. Tapi ahli kitab ini lebih dinampakkan kepada mereka yang mengamalkan amalan-amalan agama yang terdahulu. Contohnya ketika Taurat yang sebenar, mereka berpegang teguh dengan Taurat waktu tu. Berpegang teguh dengan Taurat ni, mereka faham betul-betul apa yang ada dalam Taurat, tapi mereka bukan lagi memeluk Islam yang sebenar. Mereka tak dapat lagi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka pegang waktu tu. Mereka berpegang dengan Injil. Mereka berpegang dengan pendidikan, pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dan mereka sedang menunggu agama Islam yang sebenar yang akan turun melalui Nabi Muhammad turun. So golongan-golongan ni adalah ahli kitab. Tapi apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad? Mereka ni nak yakin itu adalah Muhammad, mereka cabar Nabi Muhammad. Mereka cabar. Sebab apa? Sebab benda ni ada pada dia orang. Dia nak terima apa Nabi Muhammad tu susah. Sebab apa? Dalam kitab mereka tunggu Nabi yang datangnya daripada bangsa Israel, turun daripada golongan-golongan Yahudi. So tiba-tiba turunnya Nabi akhir zaman ini daripada bangsa Arab, yang bukan daripada Israel, yang bukan daripada Yahudi. Jadi mereka nak kitabnya, tetapi mereka tak nak nabinya.
Ini yang menyebabkan ahli kitab zaman Rasulullah itu mereka menentang Nabi. Sama juga dengan zaman kita hari ini. Zaman kita hari ini pun kita akan melalui fasa yang sama. Apabila sesuatu ni bunyi dia ni agak menarik sikit. Sebab apa? Sebab kita kena faham situasi dan konteks. Contohnya, bila kita jadi orang yang rare, orang yang asing ni, orang yang pelik ni, kadang-kadang kita ni tidak berstatus sebagai seorang ustaz. Kita akan mengeluarkan unpopular statement. Tetapi statement yang kita keluar itu ada dalam Al-Quran. Dia ada di dalam wahyu. Dia jadi sesuatu yang hak. Tapi yang berada dalam masyarakat kita adalah sesuatu yang sudah terlalu normal dengan fundamental agama nenek moyang. Tahu? Contoh dia, saya kena bagi contoh. Contohnya dari sudut pandang satu cerita. Ni kampung A. Kampung A ni memang cerita dia dekat dalam tu semuanya mengamalkan satu fahaman yang nenek moyang. Okey, dia buat amalan, contohnya dia buat tahlil lah, dia buat baca Yasin malam Jumaat lah, apa semua bagai. Itu contoh contoh pakai. Tiba-tiba datang seorang yang asing ni, dia datang, dia bagi tahu tahlil ini Nabi tak buat. Maksud satu unpopular statement. Yang mana yang dah biasa dengan amalan nenek moyang ni, terus rasa macam tercabar. Sebab apa? Sebab mereka rasakan itulah amalan yang dah lama mereka buat. Ini satu contoh tau. Perkampungan A tak bagi tahulah dekat mana semua. So yang ini pula dia akan jadi orang yang asing. Sedangkan dia tahu benda tu ada dalam hadis dan Nabi tak buat, dan benda tu pun dalam Quran tidak ada pun satu amalan-amalan khusus yang dinampakkan. Itu satu contoh amalan tahlil contohnya. Tapi bila tak terbukanya sikap ni dan cara pula orang tu melontarkan pula lain, so yang dah biasa dengan amalan-amalan ini, dia akan nampak ini adalah something yang lain, yang asing, yang rare, yang tak boleh nak mereka terima. Itu satu contoh. So ahli kitab ni juga adalah mereka yang berpegang dengan fahaman-fahaman yang lama. Mereka yang memegang Al-Quran contohnya hari ni, mereka mengamalkan. Contoh, kita membaca Al-Quran tapi kita tak faham pun apa yang kita baca ni. Kita baca Quran, kita melagukan Al-Quran dengan tajwidnya, dengan lagunya, tetapi kita sendiri sedang meraba-raba apa sebenarnya mesej agama yang ada dalam Quran. Tapi kita claim kita ni Islam, kita claim kita ni beriman, tapi kita beriman hanyalah pada bentuk surface ni saja. So banyak Al-Quran yang nampakkan, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab tu? Boleh jadi kita juga di zaman kita. Boleh jadi kita juga yang memiliki Al-Quran di zaman kita, yang kita sedang mencari-cari. Boleh jadi juga mereka ini adalah agamawan. Bukan kita lihat Yahudi dan Nasrani. Boleh jadi daripada kalangan umat Islam kita hari ini sendiri pun, mereka itu juga adalah orang-orang yang boleh dipanggil sebagai ahli kitab. Mereka juga mereka yang sangat mahir tentang agama melalui kitab mereka. Kalau cerita tentang kitab, fasih lidahnya bercakap Arab. Sebab apa? Nabi sendiri pun dah ada dalam hadisnya. Akan datang satu zaman mereka itu fasih dengan bahasa kamu, fasih dengan Arabnya. Mereka tahu tentang apa yang ada dalam Quran itu, tetapi mereka jauh daripada apa yang ada daripada kebenaran. Ini berlaku. So kita kena cari jalan macam mana kita nak faham siapa konteks ayat tersebut di zaman kita. Okey? Terima kasih kepada yang bertanya. So cerita tadi ni, kembali balik, sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang melarang apa? Kerosakan di bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang kami selamatkan. So ini kita baca secara terjemahan, kita belum lagi baca secara harfiah. So di situ Allah nak bagi tahu kita kenapa ada di kalangan umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan. Engkau punya priority adalah untuk mencegah keji dan mungkar. Itu keutamaan kau. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh dia punya dakwah, kalau dalam Quran bagi tahu 1000 tahun tolak 50 tahun. Dakwah dia tu saja hanya boleh bawa berapa orang? 50 orang je. Sikit tak? Sikit. 1000 tahun ada 50 orang. Tak ramai bang, sikit. Kita ni 1400 tahun lebih dah. Ramai tak umat Islam? Bilion. Tapi berapa ramai yang betul-betul memahami Al-Quran? Itu yang Allah kata dalam tu, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. So kalau kata kita dapat sedikit rasa keinginan untuk kembali kepada Quran, itu adalah untuk calon-calon yang nak diselamatkan. Kita mula kritis sedikit,
tentang apa yang ada depan mata kita ni, kita nampak ini tak sama ni dengan Allah kata ni, itu sedikit yang menunjukkan kita sudah mempunyai sinar cahaya Al-Quran itu dah berputik dalamnya. Itulah orang yang kita nak cari. Itulah antara orang-orang yang nak menyelamatkan, nak diselamatkan. Orang-orang yang Allah kata kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Surah berapa ni? Daripada surah 42 ayat 52. Saya bacakan sedikit saja statement tu. Allah kata, dan kami jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya yang kami berikan kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Allah kata begitu. Siapa mereka itu? Hamba-hamba kami yang kami kehendaki, yang Allah nak, yang Allah pilih, calon yang Allah nak selamatkan. Ada begitu. Syarat dia, Quran itu mesti menjadi satu bentuk cahaya yang mampu untuk menunjukkan jalan, memberikan cahaya, mengeluarkan kita daripada kegelapan. Kalau semalam kita baca surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang menjadi wali, pelindung, yang mengeluarkan manusia ini daripada kegelapan. Maksudnya Allah ni menjadi cahaya yang nak masuk ke dalam qalbu mukmin ni, ke dalam hati kita ni, hati orang yang beriman ni, nak mengeluarkan dia daripada fahaman nenek moyangnya, fahaman yang dibawa, dibentuk oleh penjajahnya, fahaman-fahaman yang sudah lama berakar umbi dalam diri dia. Ini poin kita nak tunjukkan macam mana kita nak keluar daripada kegelapan waktu tu. So ni kita cari jalan macam mana nak jadi orang-orang yang sedikit itu yang kami selamatkan. Tu Allah dah bagi sedikit statement jelas. So kita ambil ayat ni, kita pair dengan hadis yang kita baca tadi. Bunyinya sama tak? Maksudnya sama tak? Maksudnya sama. Kemudian Allah kata, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Kita nampak hari ni macam mana ramai tak manusia begitu suka, begitu nakkan kepada nikmat perhiasan duniawi sampai mereka sanggup meletakkan agama itu nombor berapa, sampai Allah itu sudah jadi nombor yang terakhir. Bagaimana nafsu diletakkan di depan, dunia diletakkan sebagai matlamat hidup, dan akhirat itu jauh ke belakang. Jadi bila kejar dunia, akhiratnya tercicir. Itu yang kita bincang dalam topik episod yang kedua. Kita bincangkan macam mana dalam episod kedua tu kita nak bebaskan diri kita daripada dunia ni. Jadi Allah dah bagi satu statement. Dan Allah kata kat situ, wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. So hari ni kita semua tak dapat lari daripada jadi orang yang berdosa. Kita tak dapat lari daripada menjadi orang-orang yang pendosa. Kita banyak dosa, kita banyak kerja buat kita yang salah, kita banyak melakukan benda-benda yang lalai, yang lara. Ada orang merasakan, ni saya bagi satu statement yang general, tapi mungkin boleh jadi berlaku kepada setengah daripada kita tanpa sedar. Hari ni kita tengok macam mana aktiviti-aktiviti yang kita rasa benda tu normal. Contoh, naik basikal. Baik lelaki, baik perempuan. Pakai ketat tak? Ketat. Atas nama sukan, atas nama rekreasi, atas nama benda itu normalisasi yang dilakukan oleh ramai orang, maka kita menerima itu sebagai satu cara hidup. Sebagai satu apa yang manusia hari ni sudah nampak benda yang normal. Bila nampak saja, oh tak ada masalah ni, ramai je orang buat, so tak apalah. Oh ustaz pun ada buat. Bila ada ustaz pun buat ni kan, habis dia tapau semualah. Dia nampak seolah-olah benda itu adalah benda yang dibolehkan. Tapi dengan pakaiannya ketat, seluarnya ketat, nak tutup aurat, tutup lutut, betul tutup lutut, tapi dia nampak tak batang tubuh. Kalau perempuan pun kita lihat pakai baju kurung pun nampak bentuk badan, kita dah consider sebagai ketat, apatah lagi lelaki yang pakai seluar ketat. Jadi ini benda-benda yang kita kena faham. Fiqh tetap menampakkan batas aurat. Itu fiqh. Dia akan nampakkan bagaimana batas aurat lelaki, batas aurat wanita. Ada dalam fiqhnya. Tapi bila kita pula jadi orang yang bertoleransi dengan fiqh, lalu kita menjadikan dia satu amalan yang boleh dipakai oleh semua orang, lalu orang lain pula mengikuti pakaian kita itu, dan benda itu akan jadi satu sistem yang normal. Dan kita lihat pula budaya hari ni hiking. Kalau hiking pula tak ada sempadan lah, laki perempuan kadang-kadang sama-sama grup dia saja. Perempuan ni dia boleh panjat gunung ledang, boleh panjat gunung ini semua, dah sampai dekat puncak gunung, ambil gambar, selfie, bagai apa semua, tak ada batasan. Saya sendiri pun bawa jemaah saya panjat Gua Hira.
Tapi dalam perjalanan ke Gua Hira tu, kita menjaga batas-batas supaya semua orang, kalau kata ada pasangan suami dan isterinya, kita jaga batas mereka. Kita jaga, bukan kita tak bawa, kita bawa, tapi dengan asbab-asbab kita bawa atas dasar pendidikan. Tapi kalau atas dasar nafsu, suka-suka ni, kadang ada yang keluar tak ada rancang pun, ada keluar tak ada minta izin suami, ada pergi sebab kerana keseronokan semata-mata, atas kerana untuk mendapatkan freedom. Tahu, nak free daripada tekanan kerja, nak bebaskan diri daripada ni outbreak lah kan, nak break sekejap, keluar untuk menikmati keindahan alam atas nama begitu. Tapi ramai tak buat. Dan inilah yang menjadi satu benda yang menyebabkan kita duduk dalam dilema. Yang hak itu sudah jelas, tetapi yang batil itu terlalu banyak di depan mata kita, sampai kita pun terperangkap dalam dosa yang sama. Kita nak tegur salah, kita yang pula yang kena marah. Ada juga macam tu. Dah tegur, kita pula yang kena bash. Dah cakap, ada pula yang akan kata kita ni jumut, kita pula yang dituduh sebagai jumut, kita pula yang mengatakan pakai fahaman yang lain. So ini benda akan berlaku, realitinya begitu. Tak semua, tetapi ada tak? Ada. Okey, jadi berhati-hati sikitlah dalam kita nak nampakkan benda tu kepada semua orang, bahawa apa saja boleh berlaku kepada umat akhir zaman dalam keadaan Islam itu terlalu nipis, terlalu halus dia punya pembeza hak dan batil. So kita hati-hati kat situ. So kita lihat pula dalam bentuk harfiah. Dalam bentuk harfiah dinampakkan ayat ni, falaula, sama kita baca tadi, cuma kita nak nampakkan dalam bentuk harfiah. Dinampakkan al-fasad di situ, dinampakkan kerosakan. Ada tak dalam Quran? Ada. Kemudian Allah kata illa qalilan, dinampakkan kecuali sedikit daripada orang-orang anjaina, yang kami selamatkan. Kemudian dalam ayat yang lain seterusnya dinampakkan mengikuti wattaba'a, okey, allazi nazalamu, orang-orang yang zalim. Nanti banyak dalam ayat-ayat Quran yang kita akan baca, nanti kita akan jumpa dengan perkataan-perkataan ittabi'. Kita akan jumpa bertabi'atlah, ittabi'. Kita akan jumpa banyak yang Allah gunakan keyword tertentu yang Allah gunakan sebagai satu strategi macam mana kita nak baca Quran dengan jelas. Sebelum ni kita baca Quran hanya bergantung kepada terjemahan tadi. Bila baca terjemahan tadi, kita jarang untuk kita membaca daripada kata akarnya, daripada kata pokoknya. So hari ni kita baca dengan straightforward macam mana Allah nampakkan. Dan Allah nampakkan kita sebagai wakanu mujrimin. Mereka itu adalah orang-orang yang pendosa. Mujrimin itu sebenarnya bukan sekadar pendosa. Tahu, dosa dalam ni as-sawabun pun dipanggil dosa. Dalam bahasa-bahasa Arab, dalam ayat Quran yang lain dikampakkan begitu. Tapi mujrimin ini dengan jelasnya sebenarnya nak bagi tahu kita adalah golongan-golongan yang nak digantikan. Sebab tu ayat awal tadi kalau kita tengok, Allah gunakan satu perkataan khusus, minal qurun. Beberapa kurun dah kita diganti, ditukar oleh umat yang lain. Umat ni rosak, Allah ganti umat yang ni. Rosak, Allah ganti umat yang ni. Rosak, ganti. 25 rasul yang diturunkan sebelum ini, yang itu yang kita tahu, yang kita kenal. Bayangkan nabi-nabi yang lain diturunkan kepada umat-umat yang lain pula ada 313. Ada yang katakan lebih kurang 124,000 nabi-nabi yang solat bersama-sama dengan Rasulullah waktu Isra' dan Mi'raj. Ramai tak? Ramai. Berapa banyak dia punya umat? Banyak. Dan kita ini adalah umat akhir zaman yang sudah terpisah dengan Rasulullah 1400 tahun lebih, dan kita masih lagi belum memahami hakikat Al-Quran yang turun kita. Umur dah 40 tahun, umur dah 50 tahun, baca Quran masih merangkak, baca Quran dalam keadaan tak faham apa kita baca. Dan kita claim kita ni adalah umat Muhammad, kita claim kita ni adalah orang yang beriman, kita claim kita beriman dengan kitab, walhal kitab pun kita tak kenal. So ini benda yang sangat-sangat penting untuk kita faham, untuk kita tahu, untuk kita yakini. Sebab inilah kunci untuk kita masuk ke syurga. So kalau kunci pun kita tak dapat, macam mana kita nak buka pintunya? Sebab segala pintu-pintu syurga yang ada nanti itu akan bermula daripada Al-Fatihah itu untuk kita fahami. Kalau Fatihah pun kita baca tak faham, Fatihah pun kita tak tahu maknanya, Fatihah sendiri pun kita tak tahu apa yang kita baca, dan gone. Kita sebenarnya adalah umat yang dah hilang pedoman dia. So kita inilah adalah umat yang rosak itu. Kita inilah umat-umat yang sedang nak digantikan Allah. Itu Allah gunakan dengan jelas. Allah nampakkan dekat situ perkataan al-mujrimin, wa kanu mujrimin.
Kita ini adalah orang-orang yang bukan sekadar pendosa. Kita ini adalah orang-orang yang nak digantikan. Sebab jelas Allah kata Allah nak pilih dan Allah nak selamatkan. Maksudnya kita ni adalah orang yang tak diselamatkan lah. Gone already. Kalau kita nampak kita duduk dalam keadaan jahiliah, kita duduk dalam keadaan batil, amalan kita sudah terputus. Kita duduk dalam keadaan umat kita ini sudah pun jauh daripada apa yang Rasulullah bawa. Maka sebenarnya kita ini hanyalah sedikit saja yang Allah nak pilih, Allah nak cari. Yang mana yang banyak itu, kebanyakan manusia itu sudah dalam keadaan sesat. Tak boleh buat apa dah. Engkau nak agama, kau kena cari. Engkau nak Islam, engkau kena cari balik asal usul agama itu, usuluddin. Kau kena cari balik dekat mana kita nak mulakan balik Islam ini, berdasarkan apa yang Rasulullah bawa. Itu benda yang kita kena sama-sama cari jalan. Dan benda itu Allah sebut dalam ayat seterusnya. Okay, kita tengok ayat seterusnya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulumin wa ahluha muslihun. Allah sebut apa? Dan kalau kita baca secara ini, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat muslihun. Tadi kita baca keyword dia adalah allazina yuslihu. Hadis daripada orang-orang yang nak yuslih, orang-orang yang nak memperbaiki ma'afsadan nas, apa yang dirosakkan manusia. So ayat Quran tadi 116, 117 ni memberikan confirmation yang hadis tadi tu boleh pakai tak? Boleh pakai. Hadis tu menepati tak apa yang Allah sebut dalam Quran? Tepat. Hadis itu betul tak? Betul. So kita ni nak jadi orang yang soleh, dan Allah kata Allah tak akan binasakan kalau kata kita ni jadi orang yang sedang berusaha untuk memperbaiki apa yang dah dirosakkan manusia. So ini benda yang kita kena sama-sama fahami, sama-sama kita cari. Kalau kita tengok dalam pada hadis ayat ini pun dinampakkan Rabbmu, pengatur kamu, dia tidak akan membinasakan al-qura, negeri. So kita jangan tengok negeri mana, tengok dulu tempat duduk kita, rumah tangga kita. Tengok tempat yang kita tinggal hari ni, ada tak sekeliling kita semua ni masyarakat-masyarakat yang jauh daripada apa yang dinampakkan Quran, yang semakin jumud, yang dalam jahiliah ni jahiliah moden. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah berlaku di zaman kita. Carilah siapa pun keliling tetangga kita ni, pasti akan ada yang merempit, pasti akan ada yang naik basikal lajak, pasti ada yang terlibat dengan zina, pasti yang ada terlibat dengan sumbang mahram, pasti ada terlibat dengan seks bebas, pasti yang akan terlibat dengan bermacam-macam lagi benda-benda yang dadah. Jangan cakap lah, pergilah mana-mana tempat mesti akan ada tokan dia, mesti akan ada yang terlibat. Pergilah satu daripada Perlis sampailah ke Johor, kita akan lihat bagaimana umat Islam di tanah air kita sendiri pun begitu jauh daripada apa yang ditunjukkan Al-Quran. Agama hari ini bukan lagi satu yang mampu untuk memimpin kita dalam jalan yang lurus. Kerana apa? Agama sudah dibentuk dengan fahaman nenek moyang. Agama kita hari ini sudah pun berada dalam satu ruang yang tertutup, yang jumud, yang duduk dalam keadaan tertekan, tertindas. Jadi kita perlukan kebangkitan untuk kita keluar daripada kezaliman tangan-tangan kita sendiri, tangan-tangan nenek moyang kita yang pernah dirosakkan, lalu dia meninggalkan kepada kita satu sistem hidup yang sudah tercemar. Cemarnya itu bukan kecil anak, cemarnya itu sampai menyebabkan kita diracun, kita teracun, kita termakan dengan pelbagai-bagai benda yang merosakkan dalaman kita, sehingga kita tidak jelas lagi yang mana hak, yang mana batil, yang mana betul, yang mana salah, yang mana yang kita boleh pakai, yang kita boleh pegang, sebagai itu adalah sesuatu yang daripada Allah. Bila mana Allah kata jika bukan dia datang daripada aku, bukan datang daripada Allah, maka dia adalah khilaf. Khilaf inilah yang menyebabkan kita berpecah belah. Khilaf inilah yang menyebabkan kita bergaduh, kita berselisih. Sebab itulah Allah turunkan Quran, amma yatasaalun anil naba'il azim, tentang apa? Mereka perselisihkan. An-Naba' itu adalah satu surah yang turun kepada kita untuk memberitahu berita kepada kita tentang amma yatasaalun. Apa yang mereka duk tanya ni? Kalau engkau tak ada pertanyaan, kau tak ada persoalan dalam diri, kau tak bertanya langsung apa yang jadi depan mata, apa yang ada dalam Quran, apa yang baca dengan apa yang tertulis dekat luar ni tak sama dengan apa Allah nak, maka engkau jadi orang yang tidak bertanya. As'alu ani as-sa'ila, kita bertanya kepada orang yang bertanya juga. Kau kena sentiasa bertanya. Dalam syurga itu tempat mereka sentiasa bertanya. Tanya menanya itu berlaku. So kalau kita tak bertanya, tak mempersoalkan, tak curi apa yang berlaku depan mata kita, kita hanyut saja hidup dengan apa yang berlaku, dan gone.
Nabi sendiri terpaksa masuk dalam gua. Untuk apa? Untuk dia duduk memikirkan macam mana yang dia nak selamatkan umat-umat yang berlaku depan mata dia ni. Kita nak selamatkan tak anak kita? Nak. Kita nak selamatkan tak anak-anak kita yang kita lihat? Pandang muka anak kita yang umur 5-6 tahun, yang masih lagi kecil, yang masih anak dara, yang kita nak hantar ke sekolah. Yang kita tahu sekolah itu dia bakal menjadi tempat, betul, dia mendidik anak-anak kita tentang ilmu-ilmu akademik, ilmu-ilmu agama yang ada sedikit sebanyak pendidikan Islamnya. Tapi adakah dia boleh selamat secara moral? Morally, adakah dia akan selamat dari sudut apa yang akan menyebabkan dia rosak dari sudut pemahaman tentang akhlak? Betul dia belajar tentang pendidikan Islam, tapi cukupkah pendidikan Islam yang diajar di sekolah itu untuk menguatkan jati diri dia menjadi seorang yang benar-benar faham Islam? Kita sendiri, jangan tanya orang lain, kita sendiri yang besar dah umur 30, 40 tahun, 50 tahun ini, adakah sekolah yang duduk dulu waktu kita pergi sekolah kecil-kecil dulu, benda itu benar-benar menguatkan kefahaman kita? Ataupun apa yang kita belajar kat sekolah dulu dah gone, dah hilang. Al-Quran yang kita belajar dulu dah khatam, tinggal. Apa yang kita dapat daripada nenek moyang kita, habis. Islam hanya tinggal satu rangka saja pada batang tubuh kita. Jati diri dalaman kita sudah pun tidak ada. Kita sendiri tidak memahami Al-Quran, kita sendiri tidak faham apa kita baca dalam solat, kita sendiri tidak tahu apa kita buat dengan Quran kita ni, dan kita sedang menjadi satu daripada ciri-ciri orang-orang yang nak mujrimin tadi. Kena rasa itu ayat untuk kita. Jangan baca ayat itu untuk orang lain, melainkan ayat tadi itu Allah tuju direct kepada kita untuk bagi tahu engkau siapa. Okey? Itu yang saya nak jelaskan dalam sesi hari ini. So saya lihat, tengok dalam kita sembang, masa dah pukul 11 lah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Mungkin sedikit emosi pada hari ini. Bukan kita saja-saja nak cerita benda tu dalam keadaan bersemangat, tapi sebenarnya itulah yang kita perlukan. Kita kena sedar yang kita hari ini sudah terlalu jauh daripada hakikat hidup beragama. Kita sudah jauh daripada hakikat kebenaran, dan kita perlukan kepada pembetulan. Pembetulan itu tidak mampu kita buat kalau kata kita masih lagi jadi umat yang tidur lena, masih lagi dalam selimut, masih lagi selesa, masih lagi dalam comfort zone, dibuai dengan angan-angan dan impian dunia yang dicipta oleh Dajjal dah berjaya buatkan kita rasa sangat seronok hidup dekat dunia ni, sampai kita lupa tujuan penciptaan asal kita. Apa yang Allah cipta kita ni dengan satu tujuan. Wama khalaqtul jinsna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan illa liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada aku. So, adakah kita hari ini sudah benar-benar menjadi pengabdi kepada Allah, atau kita mengabdikan diri kita kepada sistem Dajjal, mengabdikan diri kita ke dalam satu sistem ciptaan manusia, ciptaan nenek moyang kita, sehingga kita sendiri pun jadi orang yang lalai. Fawailul lil musallin, maka neraka willah bagi orang-orang yang solat. Kenapa? Kerana mereka lalai dalam solat mereka. Jadi dalam solat pun Allah kata orangnya lalai. Dalam kita solat pun kita boleh masuk ke neraka lagi. So solat yang bagaimana yang kita nak kena faham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku. Jadi apa solat yang kita nak tunjukkan, nak persembahkan kepada Allah? Wa nusuki, dan khidmatku. So dia mesti ada dua bicara di situ. Bicara solat dan khidmat. Apa yang kita nak khidmat? Apa yang kita nak abdikan diri kepada Allah? Kita kena faham benda tu. So itu kita baca dalam iftitah kita. So kalau iftitah kita dah salah, macam mana kita nak betulkan langkah kita di luar solat kita? Sebab ni kita kena jelas, bab ni kita kena faham, bab ni kita tak boleh duduk hanya sekadar kita menghadap kitab Al-Quran ini, kita baca tetapi kita tidak pun memahami apa yang kita baca. Kita baca tetapi kita tidak tahu macam mana kita nak melangkah dengan wahyu yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi untuk menunjukkan jalannya, tetapi Nabi tinggalkan kepada kita sunnah, bagaimana kita boleh ikuti langkah-langkah baginda dengan jelas, dan Nabi menunggu kita di sana nanti untuk kita join dia bersama Nabi. Tu yang kita baca semalam daripada surah An-Nisa, surah 4 ayat 66 sampai 69. So hari ni sedikit conclusion untuk kita dapat balik apa yang kita baca semalam. Okey, insya-Allah
Mudah-mudahan kita akan memahami apa yang kita baca bermula hari ini. So siapa yang tak ada Quran lagi, cari Quran Perkata, baca, sebab ini adalah satu jalan yang Allah nak bagi kita peluang nak selamatkan kita. Kita baca tadi kan, Allah kata yang kami nak selamatkan. So mudah-mudahan kita adalah golongan-golongan begitu. Golongan mana? Golongan rare. Golongan apa? Yang soleh. Yang apa? Yang nak menyelamatkan kita daripada apa yang dah dirosakkan oleh manusia lain. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton. 1 jam itu terasa sangat pendek bila mana kita menyampaikan benda itu dalam keadaan yang sangat-sangat teruja. Dan insya-Allah kita sambung lagi pada esok hari Jumaat. Episod yang kelima, kita akan kembangkan lagi daripada topik hari ini. Mudah-mudahan dia akan memberikan kita sedikit sebanyak insight ke dalam Al-Quran yang kita nak perjuangkan sebagai golongan-golongan yang rare tadi ni, yang gharib, yang pelik, minal ghuraba, golongan-golongan yang pelik ni. So jangan rasa takut, jangan rasa susah hati kalau kita rasa kita sedikit pelik daripada orang lain. Mungkin kita ada tanya soalan-soalan yang pelik, orang lain tak mampu jawab, mungkin kita tak jumpa lagi orang yang mampu menjawabnya dengan jelas. Jangan takut, teruskan bertanya, jalan sampailah kita jumpa ghuraba yang sama macam kita, dan insya-Allah kita akan bertemu dan kita akan memperjuangkan jalan yang sama nanti, insya-Allah. Jangan takut benda tu. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Teruskan memberi sokongan untuk program kita. Boleh komen, berikan kesan dan pesan. Untuk tim umrah, ada ruang grup masing-masing, RU masing-masing. Komen dekat dalam grup, bagikan komen, kesan dan pesan, ataupun tinggalkan nota dekat dalam ni. At least kita boleh dapat sedikit sebanyak kesan dan pesan tu untuk kita bawa dalam episod akan datang. Alright. Terima kasih kepada semua. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.